وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين التوابين المتطهرين المقبولين عندك يا رب العالمين واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Saya pakai zip tak apa kan? Zip. Atau saya pegang tu. Boleh lah. Kalau tidak saya buka zip pula. Boleh. Okey. Yang saya hormati pimpinan HIG, tuan-tuan, para guru, ibu ayah, ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, ibu ayah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada pagi Jumaat yang berbahagia ini, pada bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, menurunkan rahmat serta keampunan pada kita semua. Allahumma amin. Pada pagi yang berbahagia ini tuan-puan, saya ganti ayahanda saya Syekh Yusuf Ahmad yang masih lagi di dalam proses pemulihan daripada luka pembedahan appendix beliau. Bapa saya awal bulan hari itu belah perut, tapi tak belah perut macam ibu-ibu belah perut beranak. Bapa saya belah perut buang appendix. Bapa saya ni buang appendix, dan appendix tu telah pun bernanah. Bila buat operation duduk dekat KMC 2 malam, balik-balik doktor bagi tahu nanti kalau jadi apa-apa mai semula ke hospital. Tuan-puan, bapa saya lambat sikit pergi ke hospital. Akhirnya nanah tu teruk, maka terpaksa untuk potong semula luka yang telah pun dijahit itu hidup-hidup. Ibu-ibu mungkin rasa macam tak gerun sangat lah, saya biasa beranak kan. Kami orang lelaki ni tak biasa benda-benda tu. Potong hidup-hidup dan luka tu terbuka, tak jahit lah, untuk mereka cuci di dalam dan nanah. Alhamdulillah, dalam proses pemulihan tuan-puan, masuk balik kerja 31 dan ni dalam mood cuti lagi. Bapa saya pula agak lambat sedikit lah proses pemulihan tu, kerana ada faktor masalah kesihatan seperti kencing manis, dan juga orang-orang yang datang berziarah membawa kuih buah yang begitu manis, kan, buah-buahan yang sepatutnya dipantang oleh orang kencing manis. Tetapi bapa saya nak naik kan, kawan tu bawa kan, tak ada orang kat rumah. Kalau ada saya kat rumah, untunglah juga saya ni boleh makan juga kan. Tapi tak ada orang, bapa lah yang makan. Itu lambat sikit lah. Dengan doa daripada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, berkat bulan Rajab dan juga rahmat Allah, insya-Allah bapa boleh sembuh dalam masa yang terdekat, dan bapa boleh datang ke Langkawi pada bulan hadapan insya-Allah bersama dengan ibu-ibu sekalian di HIG ni. Pada pagi yang berbahagia ini, ibu ayah sekalian, saya akan berkongsi dengan tuan-puan tentang satu peristiwa yang agung yang terjadi di dalam bulan Rajab. Selain daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj, bila masuk bulan Rajab, selalunya ustaz-ustazah, para guru kita yang mulia akan berkongsi tentang pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada Isra dan juga Mi'raj. Pagi ni tuan-puan agak beza sedikit, sebab kita akan bicarakan tentang peristiwa lain yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk tajuk kita pada pagi yang mulia ini. Perang Tabuk, ibu ayah sekalian, adalah satu perang yang berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah. Sudah 9 tahun Nabi SAW menjadi Perdana Menteri. Selepas 9 tahun berlaku Perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku bulan Rajab, berlaku pula pada musim panas. Tabuk ini, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, dulu Tabuk ini berada di dalam jajahan Rom. Dan Tabuk berada di sempadan di antara Syam dan juga Hijaz. Syam ni hari ni Jordan, Hijaz hari ni Arab Saudi. Hijaz itu lebih besar lah daripada Jordan tu sendiri. Tabuk ni berada di sempadan di antara Hijaz dan juga Jordan. Hijaz dan juga Syam. Pada kedudukan geografinya, Tabuk berada di dalam Hijaz, di dalam Arab Saudi. Dia berada di utara, di sempadan, sebab Syam itu berada di utara Arab Saudi. Tuan-puan, ibu ayah sekalian, Tabuk adalah kota di mana berlaku 4 musim di sana.
Musim sejuk, musim panas, musim duruh, musim bunga. Dan musim sejuknya lebih ekstrim daripada musim sejuk yang berada di Madinatul Munawwarah. Tabuk ini satu kota yang jauh daripada Madinah. Terletak kota Tabuk 626 km daripada Madinah, ataupun 623 km daripada Madinah, ataupun 778 km daripada Madinah, ataupun 1000 km lebih daripada Madinah. Yang tu pendapat-pendapat ulama sejarah tentang jarak di antara Tabuk dan Madinah. Kalau hari ni kita nak pergi ke Tabuk dengan menggunakan kenderaan motorkar, kereta, kenderaan moden yang menggunakan petrol, tuan-puan, ibu ayah sekalian, perjalanan daripada Madinah ke Tabuk atau Tabuk ke Madinah, kalau naik kereta, kita akan ambil masa 5 jam 59 minit. 6 jam. Tapi 6 jam tu tak berhenti lah. Syarat tu 6 jam tu tak boleh isi minyak lah. 6 jam tu tak boleh kencing berak. 6 jam tu tak boleh makan. Tak boleh, kata kalau ada anak muntah dalam kereta apa, tak boleh berhenti. Boleh capai 6 jam lah. Kalau berhenti dia lagi panjang lah perjalanan tu. Kita anggarkan daripada Perlis sampai ke Johor, tuan-tuan, dia punya kilometer tu, Tabuk ke Madinatul Munawwarah. Ibu ayah sekalian, Tabuk waktu zaman Nabi SAW berada di bawah wilayah Rom, dan Tabuk menjadi kota terpenting bagi kerajaan Rom, kerana di Tabuk ada dia punya pusat pemerintahan dia, ada istana raja dia, macam di Kedah ni di Istana Anak Bukit tu. Jadi kerajaan dan empire Rom yang begitu besar tanah jajahannya, yang begitu berkuasa tentang kekuasaannya, dia punya istana raja dia berada di kota Tabuk. Jadi Nabi SAW nak perang dengan Tabuk, nak perang pergi ke Tabuk ini bukan kampung kecil-kecil, nak perang pergi ke kota diraja. Dekat situ ada tempat persemayaman Raja Rom yang bernama Hercules. Sama ada Hercules atau Raja Ghassan, kita tengok dalam sejarah, tuan-tuan. Ibu ayah sekalian, perang Tabuk ini ada 3 nama. Dalam sejarah perang Tabuk ada 3 nama. Yang pertama, perang Tabuk dinamakan sebagai Tabuk. Ta, ba, waw, kaf, Tabuk. Kenapa dinamakan perang Tabuk dengan nama Tabuk? Sebab perang Tabuk itu berlaku di tempat yang bernama Tabuk. Kenapa perang Badar dinamakan Badar? Sebab tempat itu berlaku di Badar perang itu. Kenapa nama perang Uhud? Sebab berlaku di Uhud. Jadi Tabuk ini berlaku di tempat yang bernama Tabuk. Kerana itu nama yang pertama pada peperangan Tabuk ialah perang Tabuk pertama. Kedua, nama kedua perang Tabuk ialah perang Al-Usrah. Alif Lam Ain, Usrah. Ain Sin Ra Ta marbutah. Al-Usrah. Apa maksud Usrah? Usrah ni maksudnya sukar. Usrah ni maksudnya susah. Usrah ni maksudnya payah. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah At-Taubah ayat 117 telah menamakan perang Tabuk ini dengan perang Usrah, perang Usrah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan istighfar Nabi Muhammad, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang mengikutnya berjuang di dalam peperangan masa kesukaran. Jadi perang itu disebut dengan perang kesukaran, perang Al-Usrah. Allah Subhanahu wa taala yang bagi nama. Sebab apa, tuan-puan, ibu ayah sekalian, perang Tabuk ni nama dia perang susah. Ada beberapa sebab dan beberapa faktor. Yang pertama, kenapa susah sangat ni perang Tabuk ni? Nombor 1, sebab orang Islam baru balik daripada Taif di dalam perang Taif. Orang Islam baru balik perang Taif. Tiba-tiba bila baru balik, keletihannya belum habis, belum sempat rehat yang cukup, Allah Subhanahu wa taala suruh pergi perang. Susah atau tidak? Susah sebab letih, belum cukup tenaga. 1. Yang kedua, susah tuan-puan kerana pada ketika perang Tabuk, Nabi SAW ajak pergi perang tu, waktu tu musim panas. Ibu ayah sekalian, musim panas pada negara Arab ni kira-kira panas sungguh. Panas lagi daripada bumi Langkawi kita ini. Saya kira bumi Langkawi lebih panas daripada Alor Star.
Tapi kalau kita pergi negara Arab lebih panas daripada Langkawi, lebih panas daripada Malaysia ini. Arab kalau kata panas, dia boleh capai sehingga 52 darjah Celsius, 50 lebih. Kalau kita ambil kuali pen leper yang kita beli dekat HIG tu, cantik kita simpan tu, kita pecah telur, kita letak kat matahari tu, boleh masak telur tersebut. Sebab terlalu panas cuaca di sana. Panas kat sana tuan-puan 50 lebih tu, kita nak keluar kita segan. Panas di Langkawi kalau cecah 35 darjah Celsius, nak keluar pun kita tak larat dah, kita segan, kita malas dah pasal panas dekat luar. Orang-orang mencari teduhan, kita nak cari kipas, kita nak cari aircon, kita tak keluar pergi buat aktiviti dekat luar, panas. Tiba-tiba pada musim panas, Nabi SAW ajak keluar, bukan pergi jalan-jalan ibu-ibu, pergi berperang. Jadi kepanasan itu di antara faktor menyebabkan perang Tabuk ini begitu sukar. Dinamakan ia sebagai peperangan yang sukar. 2, panas. Faktor ketiga tuan-puan, kenapa dinamakan perang yang sukar? Kerana perang Tabuk itu berlaku pada waktu musim nak tuai kurma. Kita nak petik kurma sangat dah, sebab kurma ini sifatnya lagi panas, lagi cepat masak. Di Madinatul Munawwarah tuan-puan, orang-orang yang ada di Madinah, mereka bergantung ekonomi mereka pada kurma. Dan Madinah itu dianggap sebagai pusat kurma dunia. Terkenal Madinah dengan kurmanya yang lazat, yang enak. Orang-orang jual kurma ni dekat Madinah tu, mereka jual, dekat luar Madinah mereka jual. Perniagaan kurma pada orang-orang Madinah bukan perniagaan domestik lagi dah. Perniagaan itu bersifat antarabangsa. Mahalnya kurma pada ketika itu boleh buat sebagai bahan untuk kita tukar dalam sistem barter. Kita nak beli unta, boleh pakai kurma. Unta tu kalau hari ni ibu-ibu, kereta, bayangkan pakai kurma. Nak beli Myvi, pergi ke showroom produk, bawa kurma, laku. Waktu itu punya kurma dahsyat. Terkenalnya Madinah dengan kurma, sehingga kalau kata ada tentera luar nak tahu dan nak kenal ini tentera Madinah, mereka akan melihat pada kaki unta atau kuda tunggangan tentera Madinah itu, tengok ada biji kurma atau tidak. Kalau ada biji kurma, ini Madinah punya ni, tentera Madinah lah ni. Itu tuan-puan. Jadi kurma ni orang tunggu nak petik. Bila petik itu boleh jual, bila boleh jual itu boleh dapat duit. Ekonomi mereka bergantung kepada kurma. Isteri-isteri mereka sedang berkira-kira, ini boleh ni, duit dapat banyak ni, nak untung kurma ni. Perut dakak boleh, depan bara boleh, kira nak ajak pergi kedai mah. Tiba-tiba bila nak petik kurma, nak dapat duit, Nabi ajak pergi perang. Siapa yang pergi perang tak boleh petik kurma? Siapa yang pergi perang tak dapatlah duit daripada hasil tuaian kurma? Tu tuan-tuan, kurma tu penting daripada segi ekonomi mereka, satu. Dan kurma itu juga penting sebagai bekalan makanan mereka setahun. Sebagai ulama kata boleh simpan 2 tahun. Kurma tu boleh simpan sampai setahun, boleh sampai 2 tahun. Kurma yang basah mereka petik, mereka makan. Kurma yang kering mereka petik, mereka akan simpan buat stok makanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi susah yang ketiga itu sebab diuji dengan waktu itu musim kita nak tuai sangat-sangat dah kurma tu. Nak ambil sebagai stok makanan kita, nak ambil sebagai sumber ekonomi pendapatan keluarga kita. Tiba-tiba Nabi ajak pergi perang, tak boleh nak tuai kurma. 3. Yang keempat, digelar sebagai perang Al-Usrah, perang yang susah, kerana pada peperangan ini bekalan makanan tidak cukup. Dengan jumlah tentera Nabi yang begitu ramai, tentera Nabi itu ada 30,000 orang. Bekalan makanan tak cukup, bekalan minuman tak cukup, tunggangan tak cukup. Bila tunggangan tak cukup tuan-tuan, dalam sejarah 18 orang tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan berkongsi satu unta. Nak pergi daripada Perlis sampai Johor, 18 orang satu unta. Naik sekilo, turun orang lain pula naik. Naik pula sampai depan sekilo, turun orang lain pula naik. 18 orang bergilir-gilir mereka tuan-tuan naik atas unta tu. Susah sebab banyak, ramai orang ni, kita perlu banyak kepada bekalan makanan yang kos itu ini tapi tak cukup. Maka digelar perang ini sebagai perang Al-Usrah, perang yang susah lagi sukar. 2. Nama perang Tabuk, perang Al-Usrah.
Perang yang ketiga nama yang ketiga kepada perang Tabuk. Dia ada 3 nama. Nama ketiga perang Tabuk dinamakan sebagai perang Al-Fadhihah. Alif lam fa alif, fa panjang sikit, dhihah, dad ha ta marbutah. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah ni bahasa Arab, ibu-ibu. Bahasa Melayu Al-Fadhihah ni maksudnya pembongkar. Perang yang membongkar. Dia bongkar apa tuan-tuan? Bongkar perangai orang-orang munafik, supaya orang Islam jelas mengenal siapakah orang munafik. Kata para ulama, perang Tabuk ialah perang yang memalukan Rom, sebab Rom musuh Nabi SAW dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ialah perang pemisah di antara mukmin dan kafir. Perang Tabuk ialah perang pemisah di antara mukmin dan munafik. Sebab dalam perang Tabuk tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala buat turun dekat-dekat 10 ayat menceritakan perangai puak-puak munafik. Mereka membuka pekung mereka di dalam dada mereka, menzahirkan kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan sampai tahap mereka sudah rancang untuk membunuh Nabi dengan menolak Nabi daripada atas bukit Aqabah. Nanti kita cerita kalau kita sempat. Tuan-tuan sekalian, orang munafik ni teruk. Dalam perang ni memang betul-betul nampak perangai kepura-puraan mereka, nampak kepura-puraan, nampak kepalsuan mereka, nampak ketalam dua mukaan mereka. Perang Tabuk ini tuan-tuan, sehingga kan Nabi SAW keras. Selepas perang Tabuk ni memang Nabi keras dengan orang-orang munafik. Sebelum daripada perang Tabuk, Nabi tak bagi tahu nama orang-orang munafik. Lepas perang Tabuk, Nabi bagi tahu. Nabi kata, kamu munafik, fulan munafik, yang ni munafik. Tuan-tuan, dalam masjid ni Nabi kata, siapa yang saya sebut namanya dia berdiri, dia munafik. Hang mangkit berdiri, hang mangkit berdiri, hang mangkit berdiri. Nabi sebut seorang-seorang nama orang-orang munafik. Itulah dinamakan sebagai perang Al-Fadhihah. Perang Tabuk, perang pembongkar, yang membongkar topeng kepalsuan puak-puak munafikin yang selama ini depan Nabi pijak semut pun tak mati. Apa-apanya belakang Nabi mereka kutuk Nabi, mereka membenci Nabi, dan mereka malahan merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perang Tabuk ni tuan-tuan, orang munafik ni memang melampau. Mereka sebelum perang Tabuk lagi mereka telah membina satu masjid nama Masjid Dirar. Masjid Dirar ni mereka minta Nabi mai rasmi, Nabi semayang apa semua kan. Nabi kata tak apa, nanti aku sibuk dengan perang Tabuk, nanti tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Tapi dalam Masjid Dirar yang mereka bina orang munafik ni, mereka buat masjid itu sebagai markas mereka. Untuk di dalam markas itu mereka rancang macam mana nak lumpuhkan tentera Islam, macam mana kita nak bantutkan plan Nabi, macam mana kita nak bunuh Nabi dalam masjid itu. Orang munafik ni tuan-tuan. Baik, peperangan Tabuk, apa punca perang ini? Macam mana boleh berlaku perang ini? Cerita dia tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian. Ada beberapa orang daripada kabilah Ambat ataupun Nabat. Mereka ini saudagar minyak yang datang daripada Syam. Mereka ni jual minyak senyonyong, minyak gamat, minyak angin, minyak zaitun, minyak masak. Minyak lah 40 tong tu ada di belakang rumah Alibaba tu, dia apa lah? Saudagar minyak. Mai daripada Syam sampai Madinah. Bila sampai Madinah, mereka bagi tahu kepada Nabi satu rahsia. Dia berkata, ya Rasulullah, kami daripada Syam, kami singgah di Tabuk. Dekat Syam sana, Syam waktu tu masih lagi di bawah jajahan Rom. Rom sedang merancang untuk menyerang kota Madinah dan telah pun menyiapkan sejumlah 40,000 bala tentera. Itu musuh Nabi dalam perang Tabuk tuan-tuan. 40,000 bala tentera Rom telah siapkan untuk menyerang kamu wahai Rasulullah. Pecah rahsia tuan-tuan. Kenapa Rom semangat sangat sampai nak siapkan 40,000 nak lawan Nabi SAW? Ada dua faktor. Yang pertama, kerana mereka nak balas dendam kekalahan mereka pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah berlaku di Jordan pada tahun yang ke-8. Tahun 8 ni tahun lepas lah. Sebab tahun ni perang Tabuk tahun ke-9. Tahun lepas berlaku satu perang nama perang Mu'tah. Nabi tak pergi, Nabi duduk Madinah. Nabi SAW hantar 3 jeneral perang Nabi, yang mana 3 tu meninggal, mati syahid. Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Zaid ibn Harithah meninggal dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni Rom kalah. Jadi bila Rom kalah tu, mereka nak balas dendam kepada kerajaan Madinah pada perang Tabuk. Ini perang yang kedua di antara kerajaan Madinah dan juga Rom. Perang pertama perang Mu'tah, perang kedua perang Tabuk. Satu, pasal nak balas dendam. Faktor yang kedua ialah
Kerana mereka dengki dan mereka merasa terancam dengan kekuasaan kerajaan Islam Madinah yang makin lama makin luas. Pengaruh Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin lama makin luas. Pengaruh Nabi itu makin besar. Orang makin terima. Tuan-puan, di semenanjung Arab ada kerajaan-kerajaan kecil. Bila mereka terima Islam, mereka berbai'ah dengan Nabi, automatik kawasan dan kerajaan mereka itu adalah kerajaan Nabi. Sebelum ini kerajaan mereka kerajaan Rom. Orang Kristian mereka ni, tapi bila mereka masuk Islam, automatik kerajaan mereka itu kerajaan Nabi. Luas kuasa Nabi SAW, Rom dengki, Rom marah, Rom nak main serang. Itu punca kenapa Rom nak main serang. Boya sekalian, bila Nabi dengar, Nabi kumpul kekuatan Nabi sejumlah 30,000 orang tentera Islam. Rom 40,000, tentera Islam 30,000. 30,000 tu Ansar, Muhajirin, orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam pada peperangan Hunain. Perang Hunain ni tahun lepas, tahun 8. Bila perang Hunain, ada beberapa kabilah Arab yang masuk Islam, join tentera Nabi SAW, dia ada 30,000. Dan Nabi sendiri daripada Madinah, Nabi nak pergi serang Tabuk. Sebelum Rom serang kita, kita serang dulu. Tuan-puan sekalian, Nabi SAW pergi serang Tabuk terlebih dahulu kerana beberapa tujuan dan beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi serang dulu sebab Nabi nak tuntut bela kematian sepupu Nabi, nama Ja'far bin Abi Talib, yang dibunuh oleh Rom pada perang Mu'tah tahun lepas. Perang Mu'tah Ja'far meninggal. Sayyidina Ja'far, tuan-puan, meninggal dalam keadaan yang begitu tragis. Dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya sehingga dia melutut, tuan-tuan. Tetap juga dikepit panji Islam di celah ketiak dia sehingga dia dibunuh dan dirodok perutnya itu oleh tentera Rom. Nabi SAW bagi tahu bahawa Ja'far ibnu Abi Talib, sepupu Nabi ini, nanti di syurga akan dikurniakan oleh Allah 2 kepak, menggantikan 2 tangannya yang dipotong ketika sebelum dia terbunuh pada dalam peperangan Mu'tah, dan dia bebas berterbangan di mana-mana perusuk dalam syurga. Itu Ja'far bin Abi Talib. Meninggal perang Mu'tah tahun lepas. Perang Tabuk kali ini Nabi nak tuntut bela dengan kematian dia. Satu pendapat. Pendapat yang kedua daripada Al-Imam Abul Fida Ismail ibnu Kathir. Dia mengatakan tidak, bukan begitu. Nabi SAW pergi serang dulu Rom kerana membawa misi dakwah. Untuk Nabi SAW nak pergi berdakwah ke kerajaan Rom, yang mana kerajaan Rom mereka ini beragama dan berakidah serta berkeyakinan dengan keyakinan Kristian, tuan-tuan. Mereka ini beragama dengan agama Masih Isa ibn Maryam. Mereka ni Kristian. Jadi bila Kristian ni lebih dekat dengan Islam, kerajaan Rom lebih dekat dengan Islam berbanding kerajaan Parsi. Waktu itu ada 2 empire besar, tuan-puan, Parsi dan Rom. Parsi ni jauh daripada Islam kerana Parsi mereka berakidah dan beragama Zoroaster, penyembah api, Majusi. Sementara Rom mereka menyembah Allah tapi mereka sekutukan Allah. Menyembah Allah kemudian menyembah Nabi Isa. Lebih dekat dengan Islam. Lalu Nabi SAW nak bawa misi dakwah tersebut kepada masyarakat Rom. Itu pendapat yang dipersetujui oleh Dr. Muhammad Ali As-Sallabi dan Dr. Akram Dhiya Al-Umari radhiyallahu ta'ala anhum. Ibu ayah sekalian, Nabi itu punca perang ya. Nabi SAW nak pergi perang dengan siapa? Dengan Rom. Kerajaan Rom ni kerajaan besar, kerajaan yang memayungi separuh daripada kekuasaan dunia, separuh lagi Parsi, kerajaan yang senior yang telah berdiri ratusan tahun lamanya, kerajaan yang kuat daripada aset ketenteraannya, kerajaan yang berpengalaman daripada segi kepimpinannya, kerajaan yang luas daripada wilayah takluknya. Kerajaan Rom kerajaan yang begitu hebat sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ada satu surah nama surah Rum. Allah cerita bagaimana Rom ni hebat sehingga mereka bersaing dengan Parsi, tetapi Rom lebih dominan dengan Parsi. Rom tu lebih kuat daripada Parsi. Rom ni, tuan-tuan, waktu zaman dulu lagi mereka terkenal dengan sistem pengairan mereka yang begitu hebat. Kalau kita kaji sejarah, ada satu kota di Rom, ada satu bangunan nama Colosseum. Bangunan tu pernah dalam sejarah pernah dipenuhi oleh air untuk mereka melakukan persembahan teater, tunjuk macam mana perang atas kapal. Dahsyat lah. Kira Rom ni, tuan-puan, hebat sebab mereka punya sistem pengairan mereka ni sekian Rom ni hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini nak pergi perang dengan Rom. Raja Rom yang Nabi nak pergi perang tu namanya Raja Hercules, dalam bahasa Arabnya Herakl. Herakl. Dalam bahasa kita panggil Hercules.
Raja Hercules ni tuan-puan, dia ni ahli kitab. Dia tahu agama Kristian, dia tahu kitab Injil, dia tahu kitab Taurat, dia tahu kitab Zabur. Ahli kitab ni ialah mereka-mereka yang bukan hanya tahu kitab-kitab terdahulu, mereka hadam, mereka hafal, mereka mengajar, mereka mengaji. Dan ahli kitab ni tuan-puan, bila mereka tahu kitab-kitab terdahulu, automatically mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW punya ciri-ciri yang telah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab terdahulu tuan-puan, Nabi Muhammad SAW punya ciri. Nama Nabi Muhammad, nama mak ayah Nabi Muhammad, ciri fizikal Nabi Muhammad, ciri akhlak Nabi Muhammad, semua termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Ahli kitab mereka mengenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Sebelum mereka melihat Nabi Muhammad lahir lagi, mereka dah tahu Nabi akhir zaman ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, daripada kitab terdahulu. Hercules ni tuan-puan, dia pernah jumpa dengan Abu Sufyan. Sebelum daripada Nabi SAW serang Tabuk lagi, dia pernah jumpa dengan Abu Sufyan, pimpinan kota Mekah, yang waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan ni duduk di Mekah dulu, dia tengok Nabi, dia memusuhi Nabi dulu. Jadi bila Abu Sufyan cerita kepada Raja Rom ini tentang masalah-masalah yang mereka hadapi di kota Mekah. Kemudian Raja Rom dengar, Muhammad, bukankah dia itu Nabi? Bukankah dia itu sekian ciri fizikalnya macam ni, ciri begini, ciri begini, ciri begini. Hercules yang tak pernah tengok Nabi Muhammad di depan mata, dia boleh describe Nabi Muhammad SAW satu persatu dengan tepatnya. Sehingga Abu Sufyan yang pernah tengok Nabi, Abu Sufyan kata, benar wahai tuanku, apa yang tuanku ucapkan itu semuanya benar tentang Nabi Muhammad. Hercules pernah masuk Islam. Hercules ni dia pernah masuk Islam, lalu dia murtad kerana takut akan hilang kedudukan dan jawatannya serta pengaruhnya di kerajaan Rom itu. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, dia pernah masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia tahulah, sebab Islam kan dibawa oleh Nabi SAW. Dia tahu kata Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi yang bawa agama yang benar. Dia masuk Islam. Dia panggil para pendeta dia, penasihat agama dia, suruh mereka masuk Islam juga. Tapi mereka tak mau masuk Islam. Kalau mereka tak mau masuk Islam, mereka bunuh. Tak apa, bunuh tuanku nak bunuh, kami tak apa, kami rela. Bila tuan-puan nampak pendeta-pendeta dia tak goyang dengan ancaman bunuh dia, akhirnya dia yang murtad. Tetapi Nabi SAW bagi tahu, reveal tentang niatnya, kenapa dia murtad. Sebab dia risau dia punya kekuasaan dia akan hilang. Tuan-puan, dia sendiri kata kepada Abu Sufyan, kalau benar apa yang aku katakan tentang ciri-ciri Muhammad ini, dia akan menguasai apa yang ada di bawah kedua tapak kakiku ini daripada kekuasaanku. Tu tuan-tuan, Hercules punya tahu mereka, dia ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan aset-aset perang yang canggih itu, dengan pengaruh yang besar, dengan jajahan kuasa yang luas, dengan empire yang kuat, dengan tentera yang ramai, jelas bahawa Nabi SAW perlu satu kekuatan yang besar juga nak pergi serang tentera Rom di Tabuk. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, sebelum perang Nabi SAW, strategi perang Tabuk ni lain sikit daripada perang sebelum ni. Perang Tabuk ni Nabi bagi tahu kita nak pergi ke Tabuk. Kita nak pergi Tabuk. Dan perang Tabuk ini perang yang kedua Nabi bagi tahu tempat dan destinasi kita nak tuju itu. Perang yang pertama Nabi bagi tahu destinasi ialah perang Khaybar tahun ke-7. Kita nak pergi serang Khaybar. Itu Nabi bagi tahu kita nak pergi Khaybar. Perang Tabuk perang yang kedua, Nabi bagi tahu tempat kat mana kita nak tuju. Perang-perang sebelum ni Nabi tak pernah bagi tahu. Strategi Nabi supaya tidak dibocor maklumat itu kepada musuh. Nabi tak bagi tahu kita nak pergi perang Badar tu, tak nak pergi Badar, tak bagi tahu. Tentera-tentera Islam hanya membawa kelengkapan perang dan siap siaga bila Nabi SAW suruh berhenti perang. Macam tu ya. Dalam perang-perang sebelum ni, destinasi yang nak dituju itu hanya diberitahu kepada komander-komander kanan Nabi. Hanya beberapa orang daripada orang kanan Nabi SAW sahaja yang tahu. Orang lain tak tahu. Tapi perang Tabuk ni strategi lain sikit. Nabi beritahu dengan jelas kita nak pergi perang Tabuk. Ibu ayah sekalian, Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita nak pergi perang Tabuk dengan jelasnya nama itu Tabuk, dengan tujuan supaya tentera-tentera Islam membuat persiapan yang rapi dan kemas. Sebab perang Tabuk ni jauh. Bila jauh ni kena fikir, jauh ni kita nak pergi tu lama, kita nak balik pun lama. Bila kena fikir jauh ni, bila jauh tu kena tinggal anak isteri kat rumah ni lama, kita kena bubuh ayam, ikan, bahan mentah tu kena lebih lama sikit. Duit tu kena tinggal dekat anak bini kat rumah ni kena banyak sikit.
Macam tu tuan-puan. Lepas tu kena fikir kita nak pergi Tabuk ni pula, oleh kerana jauh tu kita kena fikir duit minyaknya, duit tolnya, makanannya, minumannya. Kena fikir pakai habis. Punya susah tuan-puan, punya jauh tu sampai banyak benda yang perlu ditimbang dan diambil kira sebelum kita nak pergi perang tu. 626 km ni jauh. Ibu ayah sekalian, bila Nabi SAW umum, orang yang pertama mai kat Nabi ialah orang munafik. Nama dia Al-Ja'd ibn Qais. Ja'd bin Qais ni orang jahat. Ja'd bin Qais ni waktu tahun ke-6 berlaku perjanjian Hudaibiyah. Dia pernah masuk perjanjian Hudaibiyah tu. Perjanjian Hudaibiyah ni dianggotai oleh 1,400 orang sahabat Nabi termasuk dengan Nabi. Kalau tolak Nabi 1,399. Tapi waktu di Hudaibiyah tu yang hanya ada pada waktu itu tolak Nabi Muhammad hanya 1,398. Tak cukup seorang. Sayyidina Uthman ditahan di kota Mekah oleh Abu Sufyan. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah di bawah pokok tu sahabat-sahabat Nabi pakat pegang tangan Nabi, mereka berbai'ah, bersumpah tak setia bahawa mereka akan menolong Rasulullah, mereka akan setia dengan gerakan Islam. Nabi SAW bersabda dengan mafhumnya, siapa yang berbai'ah, berjanji tak setia di bawah pokok ni, dia pun masuk syurga, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah di belakang sana. Oh tuan-tuan, Nabi kata semua buat perjanjian bai'ah di bawah pokok ni masuk syurga, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah belakang sana. Siapa tuan-puan yang sembunyi tu? Al-Ja'd ibn Qais, orang munafik yang satu-satunya dia munafik masuk perjanjian Hudaibiyah. Tapi dia masuk perjanjian Hudaibiyah pun dia tak buat perjanjian tu, dia sembunyi belakang unta. Dia ni tuan-tuan orang yang pertama sekali mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi umum kita nak pergi perang Tabuk, dia mai, ya Rasulullah, seluruh orang Arab dan juga semua kawan-kawan saya tahu perangai saya ni cukup kalah dengan orang perempuan. Kalau saya nak ikut pergi perang, saya nak ikut tentera dengan Rasulullah, kita nak pergi Tabuk. Tabuk sana tu Rom. Dekat Tabuk tu wanita-wanita Rom, orang putih tuan-puan, ni boyah sekalian, orang putih lah. Saya ni cukup tak kuat dengan orang perempuan. Tambah-tambah pula orang perempuan tu mak saleh pula. Saya cukup tak kuat. Orang perempuan ni fitnah. Tak saya ngorak depa segini pengorak saya payah Rasulullah. Boleh tak? Saya minta izin, saya tak mau pi lah. Sekali saya takut tergoda dengan fitnah wanita. Itu tuan-tuan ayat dia. Allah Subhanahu wa taala buat turun Quran. Dek kerana alasannya yang begitu tidak munasabah, Allah buat turun ayat surah At-Taubah ayat 49. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Antara orang munafik ada yang berkata, izinkanlah aku Rasulullah supaya aku tak ikut perang. Janganlah engkau menjadikan aku dipengaruhi oleh fitnah. Jadi tadi kan dia beritahu perempuan tu fitnah ke, aku tak boleh dengan perempuan semua. Dia kata, jangan menjadikan aku dia pengaruhi oleh fitnah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, mereka itu telah pun jatuh dan tercebur dalam fitnah dengan dalihan mereka yang dusta itu, dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang yang kafir. Nabi SAW bila dia minta izin, Nabi bagi izin. Tak mau pergi tak apa pergi. Tak mau pergi, tak apa, duduk Madinah. Allah berturun ayat Quran juga, surah At-Taubah ayat 43. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah memaafkan kamu wahai Nabi Muhammad. Mengapakah engkau mengizinkan mereka untuk mereka tidak berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Maksud Allah Subhanahu wa taala ialah sepatutnya orang munafik ni tidak boleh diberi izin untuk mereka tinggal di Madinah. Semua kena pergi sekali ke perang. Tapi Nabi SAW dengan kebijaksanaan Nabi SAW, Nabi mengizinkan mereka untuk mereka tinggal di Madinah, jangan ikut perang. Sebab kalau orang munafik ni ikut perang, buat semua buat menyusah apa ni tuan-tuan. Nabi SAW tak bagi tu sebab mereka ni buat menyusah. Ibu ayah sekalian, orang munafik tak mau pergi, minta izin kat Nabi, tak mau pergi, buat alasan macam-macam lah. Tak ada orang nak sekampur kat keladi saya lah, saya beli keladi tu mahal lah, tak ada orang nak buat tu lah, tak ada orang bagi makan kucing saya lah, macam-macam dia bagi kat Nabi SAW. Nabi mengizinkan mereka untuk mereka tidak pergi. Dah mereka tak pergi, mereka menghasut pula orang supaya jangan pergi. Allah rakam dalam Al-Quran, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
wa qalu, dan mereka berkata, la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Orang munafik tak pergi perang, lepas tak pergi perang mereka seronok tak pergi perang. Dah lah buat satu benda tu tipu Nabi SAW, seronok pula boleh tipu Nabi SAW. Tak mau pergi buat ibadat, seronok pula tak payah buat ibadat tu. Tak mau buat kewajipan, seronok pula tak payah buat kewajipan. Farihal mukhallafun, orang-orang yang mereka itu ditinggalkan untuk tidak berperang, mereka berseronok bersukaria. Khilaf Rasulullah, mereka tidak berperang dan mereka tinggal di belakang Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad pergi perang di penduduk Madinah. Dan mereka sememangnya Allah kata dalam Quran, tak suka pun berjihad. Berjihad dengan harta tak suka, berjihad dengan diri pun tak suka. Wa qalu, dan mereka bukan setakat seronok tak boleh pergi perang, lepas tu tak suka pada jihad, ajak pula orang lain, la tanfiru fil har, apa jangan pergi perang, panas ni, panas ni, musim panas ni, jangan pergi perang lah. Duk hasut orang pula, dah tak buat kebaikan tu, hasut orang pula supaya buat jahat macam dia. Qul, kata kawan Nabi Muhammad, naru jahannam ashaddu harra, nanti yang masuk neraka jahannam apa lagi teruk kena. Nanti neraka jahannam lebih panas daripada apa yang ada pada hari ini. Tuan-puan sekalian, lau kanu yafqahun, kalaulah mereka ini orang-orang yang memahami. Sebab tu kalau ada panggilan jihad bersegeralah untuk menyahutnya. Baik, itu sikap orang-orang munafik. Bagaimana dengan orang beriman yang sayang kepada Allah dan Rasul, yang tak setia kepada Nabi? Orang beriman itu, tuan-puan, bila Nabi SAW umum, terus mereka gerakkan daripada harta-harta mereka itu pergi bagi kat Nabi SAW. Ada orang yang tak boleh nak pergi menyumbang dekat Nabi. Mereka ni orang miskin, seperti Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Salim ibn Umayyah. Mereka ni pergi kat Nabi SAW, dia kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami miskin, kami tak mampu, kami tak ada duit nak pergi perang, tolonglah kami bagi bantuan sikit pada kami. Kami tak ada tunggangan nak pergi perang, tolong bagi tunggangan kepada kami, kami nak pergi perang dengan Rasulullah. Tabuk jauh, takkan nak pergi berjalan, kena tempuh daripada Perlis sampai ke Johor, bukan ada pokok-pokok, apa nama, waktu tu musim panas, padang pasir, tidak ada teduhan, siangnya panas kering, malamnya sejuk, nak mampu yang tu tuan-puan, apa nama, padang pasir susah, takkan nak pergi jalan. Dia nak minta Rasulullah bagi tunggangan sikit, tunggangan bagi kepada kami ya Rasulullah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Muhammad SAW ramai orang nak ikut Nabi Muhammad, tapi kebanyakan daripada mereka miskin. Nabi kata, sabarlah, sungguh aku pun tidak punya tunggangan untuk membawa kalian. Kalau seandainya ada tunggangan yang cukup, maka kalian ikut pergi berperang. Kalau tidak, kalau tak cukup, tak apa, kalian bersabar, kalian mempunyai uzur. Dan Nabi kata macam tu, tuan-puan. Orang-orang yang semangat jihad ni, cinta kepada Nabi ni, nak pergi perang sangat-sangat, tapi duit tak ada, mereka menangis. Cakap dengan Nabi, kemudian bila mereka berpaling wajah mereka daripada Nabi, tu menangis. Bukan budak-budak ni, panglima-panglima perang ni, bukan budak ni, tuan-puan, tentera-tentera Islam. Menangis mereka sebab, ya Allah, nak pergi perang tapi tak ada duit ni. Allah menceritakan kisah ini dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 91 sampai 93. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang lemah, yang tua tak larat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, orang miskin, mereka itu tidak berdosa kalau mereka tak ikut perang, kerana mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang muhsinin ini, orang-orang yang baik ini, orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan mereka ini, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah sambung, tuan-tuan, ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Tidak berdosa juga kepada orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, memohon supaya engkau memberi kenderaan dan tunggangan kepada mereka, engkau berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk membawamu. Mereka kembali
sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad. Allah sambung lagi tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 93. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Ada hanya saja jalan untuk kita nak menyalahkan orang-orang yang berdosa ni ialah mereka yang mai minta izin kepada Nabi Muhammad untuk tak berperang. Sedangkan mereka aghniya, sedangkan mereka ada duit, sedangkan mereka ada kemampuan nak pergi perang boleh, tapi minta izin kat Nabi supaya tak mau perang. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka suka untuk duduk dengan orang-orang yang tak pergi perang. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah menteri hati mereka. Allah tutup hati mereka. Mereka tidak akan selama-lamanya mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Su'ul khatimah masuk neraka selamanya. Fahum la ya'lamun. Dan mereka itu orang yang tidak mengetahui. Itu orang miskin lah, tak ada duit nak pergi perang, tak ada tunggangan nak pergi perang. Itu sikap mereka. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kaya-kaya menyumbang, yang kaya-kaya yang menyumbang. Ada yang tak kaya pun tapi ada benda lah nak menyumbang, mereka juga pergi menyumbang kepada Nabi SAW. Ada orang tuan-puan dia bawa kepada Nabi SAW separuh hartanya, umpama Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, umpama Sayyidina Umar. Bila Nabi SAW umum kata kita nak pergi perang Tabuk, Sayyidina Umar ni ada satu perangai. Perangai dia ialah dia suka lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua ni bersaing dengan persaingan yang baik lah, lawan untuk nak buat baik. Tapi selalu Sayyidina Umar lah yang kalah, Sayyidina Abu Bakar menang. Dia kata bila hari ni Nabi SAW umum kita nak pergi, kali ni aku mesti menang dengan Abu Bakar, kata Umar. Aku mesti menang dengan Abu Bakar. Dia balik rumah dia buka peti besi dia ambil separuh harta dia. Kalau dia ada 1 juta dia ambil 900,000. Kalau dia ada 500,000 dia ambil 250,000. Setengah daripada harta. Dia ambil dia pergi kat Nabi SAW dalam masjid. Waktu tu Nabi SAW duduk ada tepi Abu Bakar. Masuk-masuk tengok Abu Bakar duduk darah. Alamak, jema. Hari kita nak menang. Pergi kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini hartaku. Infaq fi sabilillah untuk perang Tabuk. Nabi SAW tanya, kamu tinggal apa untuk anak isteri kamu? Ya Rasulullah, aku tinggal separuh lagi. Ni separuh hartaku ya Rasulullah, aku tinggal separuh lagi. Yang macam ni ada kat rumah separuh. Baik apa yang kau lakukan. Nabi SAW puji Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian Sayyidina Umar lepas dia bagi itu, dia tengok Abu Bakar. Abu Bakar, hang bagi apa? Abu Bakar, hang bagi apa? Sayyidina Abu Bakar dia, tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW beralih pada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kau bawa? Ya Rasulullah, aku bawa seluruh daripada hartaku. Semua. Tak tinggal. 5 sen pun tak tinggal. Semua. Dia bagi semua. Kad bank dia, password, Shopee ke apa benda kena bagi semua. Dunggut depan Nabi SAW. Semua. Ya Rasulullah, semua hartaku. Nabi kata, apa yang hang tinggal untuk anak isteri hang? Ya Rasulullah, aku tinggal Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar kalah. Kata Sayyidina Umar, mulai daripada hari ini aku tidak akan mendahului dan tidak akan aku menang dengan Abu Bakar dalam perlombaan untuk melakukan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar tuan-puan, kalau dia buat baik dia tak tunjuk ke orang. Kalau dia buat baik dia tak tunda. Kalau dia buat baik dia akan buat sehabis baik. Itu sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ibu ayah sekalian, Nabi Muhammad SAW dapat sumbangan daripada Sayyidina Abu Bakar banyak, dapat sumbangan daripada Sayyidina Umar pun banyak, tetapi jumlah yang mereka berikan itu masih lagi tidak mencukupi dengan jumlah tentera Nabi SAW yang berjumlah 30,000 orang. Maka Nabi terus naik atas mimbar untuk memberi semangat dan motivasi kepada umat Islam supaya terus menyumbang. Kata Nabi, siapa yang mempersiapkan tentera usrah, tentera usrah itu tentera perang Tabuk lah, sebab perang Tabuk kan perang usrah. Siapa yang mempersiapkan tentera usrah, maka baginya syurga. Nabi janji masuk syurga tu. Puan-puan, hari tu kalau kita bagi 1 kurma masuk syurga. Kita bagi setengah kurma masuk syurga. So, Nabi kata siapa yang mempersiapkan tentera usrah baginya syurga. Mangkit 1 orang, menantu Nabi 2 kali tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi jadi menantu Nabi 2 kali. Nikah dengan Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Namanya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan mangkit. Ya Rasulullah, aku menyediakan 100 ekor kuda siap dengan kelengkapan tentera. Tinggal tentera aja naik atas tu. Kuda tu siap dengan pelananya, siap dengan beg kanan kirinya, siap dengan bekalan makan minumnya, siap dengan ketenteraan, alat ketenteraannya semua.
dengan alat panah, dengan busur pemanah, dengan pedang, dengan baju besi, semua aku siapkan Rasulullah. 100 ekor kuda dengan kelengkapan yang lengkap. Nabi SAW kata, baik, apa yang kau lakukan Uthman? Nabi doa kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman duduk, Nabi ulang kali kedua, siapa yang mempersiapkan tentera usrah maka baginya syurga. Mangkit pula kali kedua Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mangkit, ya Rasulullah, aku tambah 100 lagi. 200 lah kuda, 100 itu kan kelengkapan. Tuan-puan, kuda ni macam, kata guru kami, kuda tu macam kalau hari ni tank kata kebaik lah, lebih kurang lah kan. Kerana dia siap lah. Kalau kata kuda tu kita terjemahkan dengan kereta, Sayyidina Uthman siap bagi kereta lah. Bagi kereta tu siap servis, bubuh angin tayar bagi lengkap, cuci, polish, bubuh, semua siap lah. Buah minyak bagi full. Kira orang nak ambil. Bukannya bagi pinjam. Kalau tentera Islam tu, dia pergi perang Tabuk, dia balik dengan selamat, kuda tu milik dia, bukan bagi balik. 200 lah. Nabi puji, Nabi doa. Nabi ulang pula kali ketiga, mangkit lagi kali ketiga, ya Rasulullah, 100 lagi aku tambah. Nabi doa, Nabi kata, baik, apa yang kau lakukan. Dia duduk, Nabi naik, Nabi mangkit pula untuk khutbah lagi. Nabi SAW ulang lagi 4 kali. Tuan-puan, Nabi ulang berapa kali? 10 kali Nabi ulang. Siapa yang mempersiapkan tentera usrah maka baginya syurga. Siapa yang bagi sumbangan untuk tentera ini maka baginya syurga. 10 kali Nabi ulang. 9 kali Sayyidina Uthman mangkit. Setiap daripada dia mangkit itu, dia akan memberikan 100 ekor kuda siap dengan kelengkapannya. 9 kali dia mangkit bagi 100. 9 kali mangkit 100. Sampai kali ke-10. Bila Nabi SAW ulang kali ke-10, dia mangkit, ya Rasulullah, aku tinggal 90 je kuda. Yang ni kuda aku yang lah. Aku tinggal 90 lah. Tidak aku bagi 100. Lah kuda aku lah ada 90 ya lah kali. Ya Rasulullah, boleh tak aku tambah 10 ekor unta? Nabi SAW bersabda tentang Uthman. Nabi kata, mulai pada hari ini tidak ada yang menghalang Uthman untuk dia masuk syurga. Tidak ada kemudaratan pada perbuatan Uthman. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan, akan mengampunkan Sayyidina Uthman bin Affan. Begitu juga para sahabat Nabi yang lain. Tuan-puan, Sayyidina Uthman ini ulama khilaf tentang sumbangan dia. Ada yang kata macam saya sebut tadi, 990 kuda dengan 10 unta, itu sumbangan dia melalui riwayat tadi lah. Ada ulama sejarah kata tidak, Uthman ni dia bagi 900 unta siap dengan kelengkapan. Itu pendapat lah. Ada yang kata Sayyidina Uthman bagi 900 unta siap dengan kelengkapan. Ada yang kata Sayyidina Uthman bagi 1000 dinar emas. Yang mana 1000 dinar emas ini kalau kita convert hari ini, itu ada 800,000 ringgit. Banyak tu. Ada yang kata Sayyidina Uthman bagi 940 ekor unta dengan kelengkapan, campur 10,000 dinar. 940 unta campur 10,000 dinar. 10,000 dinar tu kalau hari ni punya jumlah, duduk ada RM 8 juta ringgit. Pergi duduk depan Nabi 8 juta. Ui, tuan-puan, banyak tu. Of course sahabat tu tak ada LHDN lah, dan Sayyidina Uthman pun bukan menipu. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada seorang sahabat Nabi yang lain namanya Sayyidina Asim ibnu Adi. Dia telah memberikan 90 wasak kurma. Kalau kita convert dengan hari ini, 90 wasak itu lebih kurang 9.81 tan kurma. 9 tan. Dia bagi 9 tan kurma untuk tentera Islam. Sayyidina Umar bagi separuh harta. Sayyidina Abu Bakar bagi keseluruhan harta. Sayyidina Qais ibnu Asim bagi 100 ekor kuda, 200 uqiyah perak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bagi setengah hartanya. Dia juga memberikan 200 uqiyah perak. Orang-orang kaya, tuan-puan, berebut-rebut untuk mereka menyumbangkan kepada Nabi Muhammad SAW akan harta-harta mereka, kerana mereka faham bahawa jihad ini bukan hanya dengan tenaga. Jihad dengan harta pun ada. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kerana banyak Al-Quran, tuan-tuan, Allah SWT kata jihad ini dengan harta mereka, dengan diri. Jadi bila jihad dengan harta, ibu-ibu pun boleh untuk menyumbang, dapat pahala jihad. Orang-orang tua-tua yang tak mampu untuk angkat senjata, mereka juga boleh dapat pahala jihad dengan berjihad menggunakan harta. Dan faktanya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, ibu-ibu yang ada gelang emas, yang ada anting-anting emas, yang ada rantai emas, mereka menanggal daripada badan mereka, itu akan perhiasan mereka.
pergi dekat Nabi, ya Rasulullah, ini sumbangan kami untuk perang Tabuk. Ada sahabat Nabi tuan-puan yang miskin pun ada juga, bagi kepada Nabi SAW setengah gantang kurma, ada yang bagi segantang gandum, ada yang bagi segenggam kurma, ada yang bagi macam-macam lah. Ada yang miskin tak ada apa, ada tilam ya, tilam tu boleh pergi gandai, dia beli pedang, saya nak masuk tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik dia pun duk tengok benda ni tau, situasi sahabat-sahabat Nabi main menyumbang ni, dia pun duk tengok. Tapi adakah mereka menyumbang? Tak. Dia pun tengok, dia pun buat apa? Dia pun kutuk lah. Itu sikap orang-orang munafik sampai sekarang tuan-puan. Kan? Buat baik tak mau, kutuk nombor 1. Main masjid tak mau, kutuk JK masjid nombor 1. Main masjid tak mau, komplain dalam WhatsApp nombor 1. Kita tak buka masjid waktu PKP, dia kata ini masjid ikut agenda Illuminati Dajjal. Kita buka masjid, buka ada masjid, boleh main masjid dah, tapi kena pakai mask, kena bawa senjata. Tak apa, tak mau pakai mask buat apa? Aku tak boleh sesak nafas. Lepas tu dah tak payah pakai mask, tak main juga. Komplain nombor 1. Orang munafik, dia pun tak buat, tak berikan sumbangan apa langsung, tetapi mereka kutuk. Ada satu orang sahabat Nabi kaya, bawa main satu karung beg tau. Dalam tu ada dia punya emas, ada permata, ada duit, ada banyak. Banyak lah dia bagi. Mai tunggu depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini sumbanganku kepada peperangan Tabuk. Orang munafik tengok, ini riak ni. Ini bawa banyak riak lah ni. Tak ada benda ni, riak lah ni. Kata, kalau orang mai bagi banyak, dia kata macam tu. Lepas tu ada pula seorang mai bagi segenggam kurma. Segenggam kurma, yang tu je yang dia ada. Ya Rasulullah, ini hartaku untuk aku sumbang pada peperangan Tabuk. Orang munafik kata, alah, segenggam kurma boleh buat apa? Balik ah. Bagi apa segenggam kurma boleh buat apa? Balik ah. Macam tu tuan-puan. Kata, bukan buat pun. Kata nombor 1, erti buat tak erti buat. Tak erti buat tuan-puan. Itu sikap orang-orang munafik. Kita buatlah macam mana pun, mereka tak suka lah. Nabi Muhammad SAW buatlah macam mana pun, mereka takkan suka. Nabi duduk kan, Nabi berdiri kan, Nabi jaga kan, Nabi tidur kan. Nabi hidup, mereka kutuk. Nabi wafat, mereka kutuk. Macam itulah tuan-puan, pengajaran yang kita dapat ialah, kalau ada orang-orang yang macam ni di sekeliling kita, kita kena buat dek lah. Jangan ambil pot sangat, mereka kata. Tuan-puan kan? Sebab mereka memang tak suka kita, nak buat macam mana? Kita mati pun mereka kata kita. YouTube pun ada button macam ni, ada button macam ni kan, ada dislike kan, ada like, ada dislike. Nampak macam mana? Allah betul dalam Quran, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah mereka yang mereka berikan dengan sukarela. Mereka ni orang munafik ni kata kepada orang beriman yang bagi sedekah dengan sukarela, maksudnya bagi harta mereka yang banyak, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa yang disedekahkan kecuali sedikit. Maksudnya orang munafik kata juga kepada orang yang bagi sikit ni, mereka mengejek sahabat-sahabat Nabi. Allah akan mengejek mereka, dan bagi mereka disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Bahawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis ni. Nampak kakak pun dah buh dah sarapan di belakang tu. Ibu-ibu pun dah bau tu kan. Tak boleh tak kosyok ni. Panjang lagi cerita Tabuk ni, tapi saya potong lah tuan-puan eh. Nabi SAW sampai ke Tabuk. Sebab dalam perjalanan tu ada lagi cerita dia. Cukup lah. Nanti kalau dah masa kita cerita pergi panjang sikit. Nabi SAW sampai di Tabuk. Nak perang dengan Rom ni. Nak perang dengan Rom. Tapi akhirnya Rom tak keluar. Tunggu tuan-puan. Ada ulama kata Nabi tunggu berbelas hari di situ. Ada sebahagian sejarawan kata Nabi tunggu 20 hari. Sebahagian sejarawan kata Nabi SAW tunggu di luar tembok Tabuk. Dah sampai dekat Rom dah tu. 30 hari. Berbelas hari, 20 hari, 30 hari. Nabi tunggu. Tunggu. Mai satu anak panah. Sup. Tapi tak kena siapa anak panah tu. Anak panah tu ada surat daripada Rom. Surat itu menyatakan, wahai Muhammad, engkau tunggu sebulan sekalipun kami tidak akan keluar untuk menentangmu. Hai Muhammad, hang tunggu bila sebulan pun kami tak keluar. Kami tak akan lawan hang, wahai Muhammad. Boyah tak ada siapa mereka tak lawan. Sedangkan mereka telah bersedia dengan 40,000 orang tentera di dalam tembok Rom. Mereka tidak lawan kerana Raja Hercules tahu dan sedar bahawa yang dia nak kena lawan ni Nabi. Dia ahli kitab.
Tuan-puan, dia kumpul dia punya komander-komander kanan dia, panglima perang dia. Dia kata, hampa tahu tak, kata aku ni ahli kitab. Aku ni raja hampa ni. Dan hampa tahu tak, kata aku ahli kitab. Aku tahu tentang Taurat, Injil, Zabur. Hampa tahu tak, kat luar tembok tu ada Nabi. Ada Nabi. Jadi aku bagi kepada hampa 3 offer dan 3 pilihan. Satu, kita masuk Islam. Dia kata kepada raja, tuanku, kami tak sanggup lah. Kami tak mau. Kami takkan tinggal agama Kristian. Tak mau masuk Islam lah? Tak mau lah? Okey. Pilihan pertama, tak mau. Pilihan yang kedua, kalau tak mau juga, ada pilihan kedua. Pilihan kedua ialah kita, kerajaan Rom, kita bayar jizyah. Kita tunduk di bawah kerajaan Muhammad. Kita bayar cukai kepada Muhammad. Tuanku, takkan kita Rom ni kerajaan lama ni, kerajaan senior ni. Takkan kita nak bayar jizyah kepada Muhammad. Takkan kita nak bayar cukai kepada Muhammad. Kita, kerajaan kita ni, orang bayar cukai kat kita. Bukan kita bayar cukai kat orang. Orang tunduk pada kita. Jangan kita tunduk kat orang. Tak mau bayar cukai. Pilihan kedua. Dia bertolak pilihan kedua yang ditawarkan oleh Raja Hercules. Pilihan yang ketiga aku bagi kat hampa. Pilihan ketiga ni kalian tidak boleh menolak lagi dan kalian mesti terima. Apa pilihan itu, wahai tuanku? Nombor 3, kita jangan keluar lawan. Jangan keluar lawan. Sebab kalau tembok tu Nabi, aku tahu kalau kita keluar lawan Nabi, kita kalah. Besar manapun kekuatan kita, banyak manapun jumlah kita punya tentera kita ni, canggih manapun aset kita, kita buat bilah tara manapun, kita akan kalah. Sebab kita akan lawan Nabi. Tuan-puan, Hercules tahu kata tu Nabi, tapi dia tak mau beriman. Goyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menitahkan dengan satu titah daripada istana. Kepada surat tu, istana Raja Rom, titah kepada seluruh rakyat Rom, wahai kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah pemerintahan beta, jangan kalian keluar untuk menentang Nabi Muhammad kerana dia seorang Nabi. Viral lah waktu tu. Rom takut dengan Madinah. Rom kalah dengan Madinah. Rom sekian. Dan itu juga menjadi faktor membantu kepada kerajaan-kerajaan kecil yang berada di semenanjung Arab datang ke Madinah, masuk Islam. Jadi luas jajahan takluk kota Madinah di bawah pemerintahan Nabi SAW. Nabi memulakan langkah Nabi dalam pemerintahan dengan Nabi menyatu padukan di antara Ansar dan Muhajirin. Hari pertama Nabi SAW sampai di Madinah. Tuan-puan, Madinah kampung kecil. Tetapi hari Nabi meninggalkan Madinah pada saat kewafatan Rasulullah SAW, hampir keseluruhan semenanjung tanah Arab sudah berada di bawah kuasaan Nabi. Sedangkan Nabi hanya memerintah 2 penggal 11 tahun ya. 11 tahun tu 2 penggal lebih 1 penggal 5 tahun. Tak ada cerita undi tak percaya apa, tak ada waktu tu. Tapi kira 2 penggal itu smooth tuan-puan. Semenanjung tanah Arab tu hampir keseluruhannya berada di bawah kuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sisi kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh kongsikan pada sesi pada pagi yang mulia ini dalam kuliah duha di Syaiji tentang peperangan Tabuk, perang yang berlaku di dalam bulan Rajab. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ilmu yang bermanfaat, manfaatkan kami dengan ilmu yang telah Engkau berikan. Kami berdoa kepadamu wahai Allah, semoga majlis kami ini diberkati oleh Allah dan dikira majlis ini sebagai amal saleh kepada kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang kami kerjakan pada hari ini diterima dengan kemahamurahan Allah. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan daripada kecil sehingga besar, semuanya diampunkan oleh Allah dan digantikan ianya dengan pahala. Dan semoga kita juga berdoa semoga supaya negara kita Malaysia ini menjadi negara yang tenteram, aman dan damai. Seluruh umat Islam yang bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang bukan Islam yang belum mengenal Islam. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang fasik kembali bertaubat dan mengenal ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita dan diangkat semua pemimpin kita daripada kalangan orang Islam yang bertakwa. Dan semoga negeri Kedah ini menjadi negeri yang contoh kepada negeri-negeri yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di Palestin, di Al-Aqsa, di Yaman, di Iraq dan di seluruh tempat yang tertindas orang-orang Islam. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah. Salah silap saya mohon ampun 10 jari, maaf dipinta andai ada silap dan salah. Kerana tiada Muhammad yang sempurna kecuali Muhammad Rasulullah. Nama saya Muhammad bin Yusuf. Saya banyak melakukan kesilapan tuan-puan, saya minta maaf. Apa yang baik daripada Allah saya silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.